Kita senantiasa akan senantiasa ingat persoalan ini. Sebab itulah akidah yang teguh. Sebabkan akidah yang teguh inilah yang menyebabkan kita tidak takut berhadapan dengan kematian itu. Inilah ciri keimanan. Apabila ianya mantap di dalam jiwa seseorang, ianya akan melahirkan kekuatan. Orang yang mantap keimanannya, dia akan melahirkan kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatannya ialah apabila bercakap, orang akan percaya dengan kata-katanya. Muhammad Al-Ghazali menyatakan dalam kitab ini bahawa orang yang mempunyai iman yang mantap ini, dia akan melahirkan kekuatan. Dan kekuatan dia, antara kekuatannya ialah apabila dia bercakap, orang akan percaya dengan kata-katanya. Dan apabila ia bekerja, dia akan bekerja secara bersungguh-sungguh. Ini orang yang mempunyai iman yang keteguhan iman. Disebabkan iman yang kuat ini, maka kekuatannya ialah apabila dia bekerja, dia akan bekerja bersungguh-sungguh. Di dalam amalan pun begitu juga. Orang yang imannya kuat ini, apa dia beramal, dia akan beramal bersungguh-sungguh. Dia tidak akan cuai, tidak akan leka, tidak akan membuat sesuatu sambil lewa dan sebagainya. Dia dalam beribadat, solat umpamanya, dia akan memastikan kekhusyukannya yang tinggi. Dia nak apa juga, sedekahnya, dia memastikan bahawa sedekahnya adalah sedekah yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan apa? Disebabkan keimanan. Keimanan yang kukuh, dia melahirkan sesuatu kekuatan. Justru untuk kita meletakkan diri kita berada di dalam kekuatan yang sebenarnya, sebab itu kita kena memperteguhkan iman, akidah kita. Kalau akidah keimanan kita longgar, itu yang kadang-kalanya buat kerja sambil lewa dan sebagainya. Orang yang mempunyai kekuatan ni, dia bersungguh-sungguh, dia buat kerja sungguh. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas paksaan, tidak kerana yang lain, dia akan melakukan perkara ni dengan sebaik mungkin. Sebab itu sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang dalam pekerjaan, sesungguhnya pekerjaan yang tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh akan mencapai kepada kejayaan. Kesungguhan, Allah menyatakan tentang kesungguhan di dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ayat ini menyatakan bahawa kekuatan untuk mencapai kejayaan ini mesti dilakukan secara bersungguh-sungguh. Baik itu orang, kalau guru-guru di sekolah ke, dia akan senantiasa memberitahu anak muridnya untuk bersungguh-sungguh. Kerja apa buat pun bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, mana mungkin boleh tercapai kejayaan. Yang baru-baru kita tengok macam mana dia bersungguh-sungguhnya. Yang kisah viral baru-baru ni, ambil periksa sampai panjat pokok. Wallahualam betul ke tak betul, terserahlah pada dia. Tapi begitu keadaan, bersungguh-sungguh, ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Ada orang kata dia ni YouTuber lah apa benda, itu terletak dulu. Kita kena ambil semangat kesungguhannya. Anak-anak kita pun macam mana kesungguhannya? Adakah dia bersungguh-sungguh, ataupun disebabkan kesenangan, kemewahan yang ada tu, dia boleh ambil mudah saja. Sedangkan ada orang yang bersusah payah untuk mencapai kejayaan, sanggup keadaan begitu. Inilah kita kena ambil semangat kesungguhan itu. Mudah-mudahan hari ni hari Malaysia hari ni ada kesungguhan untuk kita sama-sama mengambil semangat untuk mempertahankan negara kita daripada dicerobohi daripada kuasa-kuasa lain yang cuba melakukan sesuatu. Ini kena ada kesungguhan. Kalau tak ada kesungguhan, dia tak mendatangkan hasil, insya-Allah.
Kalimah seperti ini, kesungguhan ini adalah merupakan semangat di dalam kita melakukan pekerjaan dan semangat kebebasan bekerja dan yakin bahawa apa yang difikirkannya adalah benar. Orang yang mempunyai akidah keimanan yang kuat ini, dia yakin dengan apa yang dilakukan ini adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan tabah menghadapi hidupnya. Orang yang imannya kuat, dia akan tabah menghadapi hidupnya. Ya. Kehidupan kita ini senantiasa diuji. Kita senantiasa akan diuji. Apa yang berlaku sekarang ini pun juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas saya nyatakan bahawa mungkin kita bebas. 31 Ogos kita akan bebas daripada PKP dan sebagainya. Rupanya datang kluster-kluster baru. Semalam di kluster baru di Kunak pula, di Sabah, yang paling hebat sekarang ni. Kita tak tahu lepas ini ada kluster paling baru pula, kluster PRN katanya. Kluster yang besar. Kita harap benda ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang melanda ni sebenarnya untuk menguji, sebagaimana yang dibacakan oleh imam sebentar tadi, untuk menguji sejauh mana siapakah yang paling baik amalannya. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang ujian ni, adakah kita menyalahkan sesuatu, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Tak. Kita akan berhadapan dengan penuh kesabaran, insya-Allah. Jadi orang seperti ini, orang yang kuat imannya, orang yang kukuh akidahnya, orang yang senantiasa menjaga akidahnya, adalah senantiasa tabah menghadapi hidupnya. Dia akan bergaul bersama orang lain dengan berhati-hati. Jika pendapat orang lain benar, dia akan bekerja sama dan saling bantu-membantu. Akan tetapi jika pekerjaan atau pendapat orang lain keliru, dia akan berusaha untuk membetulkannya dan mengambil sikap untuk berhati-hati di dalam bergaul dengannya. Ini orang yang senantiasa berhati-hati di dalam pergaulannya. Orang yang lemah pula, orang yang lemah iman, lemah akidahnya, akan mudah dipermainkan oleh orang lain. Orang yang benar-benar beriman tidak akan mengindahkan adat kebiasaan yang tidak berdasarkan kepada ajaran agama Allah. Demi kebenaran, dia tidak takut dan tidak menghiraukan apa orang kata kepadanya. Maka kebatilan yang pada suatu ketika ramai orang mengikut, maka apabila muncul generasi yang sedar bahawa perkara ini adalah larangan Allah, maka mereka akan berusaha untuk membangkitkan semula segala suruhan agama dan akan melenyapkan segala bentuk kebatilan. Kebatilan itu adalah sesuatu yang dusta. Sebab itu kebatilan ini mesti ditegah. Sebab itu tugas orang yang beriman ini diantaranya ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah umat ini. Dia mempunyai tugasnya. Tugasnya ialah untuk mengajak kepada kebaikan, dalam waktu yang sama mencegah kemungkaran. Dan ingat bahawa kemungkaran yang paling besar, kemungkaran yang paling besar ialah apabila hukum-hukum Allah itu tidak dilaksana, tidak berada di tempat yang sebenarnya. Ini kemungkaran yang paling besar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa afdalul jihad kalimatun haq 'inda sultanin jair. Jihad yang paling akbar, yang paling besar ialah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ini satu benda yang besar dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala ini. Diperlu kepada jihad dan bersungguh-sungguh. Jadi kebatilan itu mesti ditegah. Sebab itu tugas kita. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahauna 'anil munkar. Apabila kamu diberi kekuasaan,
Ini tugas pemimpin, sebab itu pemimpin ini besar tugasnya. Nah, apabila kamu diberi dengan kekuasaan, tugas kamu ialah aqamus salah. Maknanya lah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tugas memimpin dan sebagainya. Tugas utama kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja bagi orang yang akidahnya, keimanannya kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan zakat dari sudut ekonomi, kemudian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tugas kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tugas pemimpin ini, kalau kita tengok dalam sepotong hadis yang menyatakan golongan yang mendapat perlindungan arash, diletakkan yang pertama sekali lah imamul adil, pemimpin yang adil. Yang pertama dinyatakan di dalam hadis tersebut, ya, peranan tugas pemimpin ini. Sebab itulah segala bentuk kebatilan mesti dicegah oleh pemimpin. Apa yang berlaku mesti dicegah. Kalau tidak, dia akan membawa kesan kepada masyarakat melalui kebatilan, kerosakan yang dilakukan itu. Sebab itulah peranan ini mesti dimainkan semua, dan kekuatan akidah yang akan menjadikan seseorang itu benar-benar kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang berpegang teguh kepada agama, dia akan mempertahankan keyakinannya. Ini muslim yang sebenar, ya. Orang muslim itu dia akan berpegang teguh kepada agama dan akan mempertahankan keyakinannya dan tidak akan menghiraukan celaan orang lain. Ini seorang muslim. Sebab itu dalam sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah, Allah menyatakan tentang wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang berpaling daripada agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, kelaknya nanti Allah akan membangkit mendatangkan satu kaum, yang mana kaum ni sifatnya yujahiduna fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka golongan ini kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, sifat mereka, sikap mereka ialah sikap berlemah lembut sesama muslim. Aizzatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, dan menunjukkan izzah, kekuatan kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka ini berjuang pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, walaupun orang mencela. Golongan ini tidak hirau dengan celaan orang yang mencela, kerana nak membawa risalah, membawa jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang muslim yang berpegang teguh kepada agama, dia akan mempertahankan keyakinannya dan tidak akan menghiraukan celaan orang lain. Setelah dia menjauhkan diri dari adat yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, maka dia akan menempuh jalannya dan berusaha untuk memperolehi keredaan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang mempertahankan, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menempuh jalan ini dan berusaha untuk memperolehi redha Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ni, yang kita cari ialah redha Allah. Redha Allah yang kita inginkan kehidupan kita di dunia ni. Bukan keredaan, kesukaan pada manusia semata-mata, tapi yang paling penting ialah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga amalan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan untuk mencari redha Allah.
Apa jugalah, sebutlah apa benda yang kita buat ini lillahi ta'ala, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang kepada kebaikan. Untuk apa? Untuk mudah-mudahan dengan kita mengajak kepada kebaikan ini mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencegah kepada kemungkaran, melihat kepada kemungkaran yang ada di hadapan kita ni. Untuk apa? Untuk mencari redha Allah. Mudah-mudahan kemungkaran yang dilakukan itu tidak membabitkan kepada perkara yang lebih besar, boleh membawa kepada kerosakan akidah umpamanya. Hari ini kita melihat berlaku perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kepada apa? Kepada teguran dan sebagainya. Kalau tidak, kita bimbang masyarakat akan rosak kerananya. Hari ini mudah viral macam-macam, mudah sangat memviralkan macam-macam. Semalam terlihat satu kisah macam mana seorang punya bersungguh-sungguh dia viralkan satu kedai. Jangan pergi kedai ni, kedai nombor 35 katanya. Sebaik bukan dekat Teluk Intan, punya di Melaka, kedai asam pedas apa. Kedai tu agak viral. Dia pergi ke situ nak buat live di situ. Maka tokeh kedai tu tak bagi dia buat live. Dia punya marah, diviralkan, jangan pergi kedai ni. Nak buat live pun tak boleh. Ini dia membesarkan satu benda yang hari ini orang menganggap bahawa benda-benda sebegini biasa. Memviralkan sesuatu tu benda biasa dah. Sedangkan kalanya ianya menjatuhkan aib orang dan sebagainya, dia jadi biasa. Kau dapat posting view yang banyak tu, dia rasa bangga sangat. Ini benda-benda disebabkan apa? Disebabkan keimanan. Dia ada hubung kaitnya dengan keimanan kita. Menjatuhkan, menengahkan aib orang. Kalau orang yang beriman tu, kalau boleh-boleh ditutup keaiban orang, dia suka kepada perkara ini. Ini benda-benda yang berlaku di sekeliling kita, dan perlu kepada, orang kata inilah kerja amar makruf nahi mungkar. Kemungkaran-kemungkaran, benda-benda kerosakan sebeginilah yang kalau dibiarkan ianya akan membarah. Kita bimbang ianya akan membarah dan akan mengundang kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan untuk mencari redha Allah, sedangkan kadang-kadangnya ia menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan kena pada semua orang. Kalau murka Allah tu kena kepada orang yang melakukan itu, tak ada. Dia kadang-kadangnya dia kena kepada semua orang. Orang yang beriman, orang yang baik, orang yang bagaimana akan juga turut menerima hasil daripada apa yang kita lakukan. Sebab itulah kita kena berhati-hati di dalam apa yang kita lakukan. Maka setiap orang Islam mestilah meyakini keimanan yang ada di dalam dirinya dan bersih jiwanya dan dari sifat-sifat yang buruk. Jika dia tidak mampu untuk membawa orang lain beriman, maka dia mesti terus berjuang menegakkan kebenaran pada dirinya. Jadi ini setiap orang Islam mesti yakin bahawa keimanan di dalam dirinya dan membersihkan jiwanya daripada sifat-sifat yang buruk. Marilah sama-sama memperingatkan diri sendiri dan juga tuan-tuan sekalian kepada persoalan ini, bahawa mari sama-sama kita membersihkan jiwa kita. Sebab itu kitab ini dinamakan khuluqul muslimin, akhlak bagi muslim. Akhlak kita ialah senantiasa membersihkan jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang boleh membawa kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati jiwa yang bersih ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan ini mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ianya mendatang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita, mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegur apa juga kesilapan, kesalahan yang berlaku adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari kesalahan. Kalau kita nak menegur, memberi teguran sekadar untuk mencari kesalahan, akan jumpa kesalahan. Tapi kesalahan ini kalau kita nak tegur, untuk apa? Untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang yang melakukan kesalahan itu tidak akan terus-menerus berada di dalam kesilapan, berada dalam kesalahan. Ini tujuan kita. Teguran, peringatan. Sebab itu ayat Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Ayat akhir itu dinyatakan tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kita beri peringatan ni untuk mudah-mudahan ianya memberi manfaat kita bersama. Para ulama menulis kitab-kitab untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada orang yang selepas daripadanya. Mudah-mudahan dengan tulisan kitab-kitab yang diberi untuk memberi panduan kepada orang untuk melaksanakannya. Ini semua untuk kebaikan saja. Untuk kebaikan, justru marilah sama-sama kita mengakhiri akan hidup kita ini dalam suasana kita senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Sebab itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kesudahan kita ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Wala takhtim alaina. Dia kena ada pula dia punya kontranya. Kita minta saja, ya Allah berilah kesudahan kebaikan, dia kena ada kontra. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan sudahnya kami di dalam keadaan yang su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kita minta kesudahan yang baik dan kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kesudahan yang buruk. Kita minta syurga Allah Subhanahu wa taala, kita minta juga perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kebaikan, dalam waktu yang sama kita minta kita menjauhkan diri kita kepada keburukan. Dia mesti ada kontra. Setiap apa yang berlaku. Sebab itu dalam ayat yang menyatakan tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, dia mesti ada kontranya, cegah kemungkaran. Buat benda baik untuk mengelakkan benda jahat. Itu dia akan ada pasangan-pasangannya. Kita hidup ni pun perlu pada pasangan. Baru ni saya khutbah tentang menyatakan keluarga bahagia, sengih seorang, tak apa hal. Rupanya dia tak ada pasangan. Setiap kali bila sebut saja ada khutbah tentang kebahagiaan keluarga, saya tengok muka dia akan sengih. Rupanya tanya-tanya balik, dia tak ada pasangan lagi. Jadi yang sengih-sengih mungkin ada pasangan semua. Itu. Jadi dia ada dia punya pasangan dia. Jadi dalam kita melakukan kebaikan, kita minta ya Allah lindungkan daripada melakukan keburukan. Dan kita mencari syurga Allah, ya Allah jauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan sakibaki kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah bekalkan kepada kita kehidupan yang baik dan juga kesudahan yang baik di dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ianya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kita bersama untuk sama-sama kita amalkan dalam mengakhiri kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah